atas semua nak tengok ni. Apa kutuk aku berdosa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ma taufiqi wal intisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Allahu ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Tama-tama sekali lafaz mulut kita ni kita nak jadikan lisanan rabitan bi dhikri. Mulut lidah ni selalu nak kena ingat ke Allah. Barulah esok ni senang bila akhir hayat kita senang mulut lidah ni nak sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan kita duk main kuliah ni, salah satu duk main kuliah, duk nganga main kuliah pasal apa? Sebab tempat ni tempat kita nak kenang, kita nak kembali pada Allah. Duk di rumah tak boleh. Dia duk main satu macam pasal tak tolong kita. Duk di rumah ni Allah saat ni kata nak maki kat dia tu, nak ambil penyapu, nak sidai kat dia tu, saat ni nak betiang kata tak boleh bantu. Illa rahimar rabbuk. Ada keluarga yang Allah bagi. Yang Allah bagi keluarga yang beriman tu ada, tapi tak ramai. Tak ramai. Kita ni dah hujung-hujung tu barulah teringat telekong, barulah teringat nak tengok Quran, dah hujung-hujung ni baru teringat masjid, tapi tak apalah. Allah boleh bagi hujung-hujung kita, boleh ingat tempat asal kita pun okey lah. Daripada setengah orang tak hujung-hujung hidup dia pun dia tak tahu kata dia nak pergi ke Allah Ta'ala. Yang tu lagi leceh. Betul tak? Hangguk sudahlah nak buat macam mana. Pada kita yang duduk di kuliah ni semua ni sakit baki je. Tak tahu bila masa dah. Bila masa kita tak tahu. Dengan arti kata masa kita ni bila-bila Tuhan boleh panggil. Betul tak? Pasal tu ya Allah, kita main kuliah ni, kita mengaji ni, kita nak bagi kenal diri kita. Asal usul kita duduk dengan Allah. Allah bagi terlepas kat dunia ni, mula-mula duduk dengan Allah punya baik, ibadat lah, janjilah, wa'adallah, janji dengan Tuhan lah nak jadi baik Tuhan. Kalau hang lepas kat dunia kami tetap ibadat kat hang. Mula-mula main baiklah 10 tahun hati bersih lagi. Main tak 30 tahun dah pengotok dah. Main 60 tahun lagi pengotok. Hati ni sampai jadi gelap. Sampai susah nak kenal Allah Ta'ala. Mau tak mau tempat nak bagi kenal, nak bersih hati ni, nak bagi hati ni kembali pada Allah Ta'ala, tak lain dah tak bukan kuliah, mengaji. Bila kita mengaji ni kita sedaklah, tak lama lagi aku nak pergi kat dia. Bila nak pergi ke Allah Ta'ala ni, Allah letak syarat, ata biqalbin salim. Hang nak mai kat aku, tolong bawa hati hang yang bersih. Pasal hasil usul hang bersih dengan aku, tolong kembali balik nak jumpa dengan Tuhan pun bersih. Jangan dia buat main pengotok. Maka hati yang pengotok ni ialah hati bila kita duduk kat dunia, kita nampak habuan dunia. Kita nampak rumah kita cantik, kita nampak menantu kita cantik, kita nampak rantai labuh kita nampak macam-macam habuan dunia ni nampak. Habuan akhirat tak nampak. Kita duduk semayang tak nampak apa, duduk puasa tak nampak apa, pergi haji tak nampak semua tu. Tapi hati yang beriman ni dia rasa Allah bagi tahu satu saja benda, orang yang beribadat dengan Tuhan ni dia nanti rasa tenang. Bila ada sifat tenang tu, dia rasa redha, tawakal dengan Allah, yakin dengan Allah, dia nanti mai. Tapi bila sikap keyakinan di hati ni tak ada, dia macam tak tahulah, dia pergi cari menantu macam ni, aku semak perut lah, aku tengok macam nak termuntah. Dia boleh dakap kawan tu, dia boleh, aku pun tak tahu kok mana dia suka. Nampak tak? Ada faham tu? Ni masalah hati, meres hati. Bila kadang kita duk melatah banyak, melupa banyak, menyesal banyak, kadang kita merimai banyak, punca daripada hati banyak tak bergantung dengan Allah. Bila hati dah bergantung dengan Allah, kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku tak bergantung hidup dengan manusia, aku bergantung hidup dengan Allah.
Yang bagi makan aku pun Allah, yang bagi tenang aku pun Allah, semua Allah. Aku bergantung dengan manusia macam mana pun, pulangan dia kita akan sedih. Jaga anak sampai universiti, sampai mana balik belum tentu lagi anak tu akan bagi kebahagiaan kat kita. Elok-elok saja dia kahwin, tengok dia tinggal, kita pun kata, Ustaz, dia duduk dengan kita elok je, elok kahwin dia tukar panggil, kurang ajak lah perempuan tu bawa dia pun, kita duduk main dia beletiak. Bila cara kita cakap macam tu, Tuhan kata, hang tak bergantung hidup dengan aku, hang bergantung hidup dengan anak hang. Pasal tu hang jadi macam tu. Cuba hang bergantung dengan hidup dengan aku. Semua orang esok ni yang jaga hang semua akan mati, aku tetap ada. Hang duk kata aku Tuhan yang hidup tak mati. Apa tak? Bukan senang. Pasal tu kuliah kita nak ajar kat kita, sudahlah. Wa ilaihi turja'un. Satu masa nanti kita nak kembali pada Allah. Pasal tu sudahlah, gila-gila dunia ni sudahlah. Lebih kurang bila umur kita meningkat ni, sabar-sabarlah. Tak mau nak bergaduh dengan anak cucu semua, tak mau. Kira dia main berimpun, doa, ya Allah, nak buat macam mana ni anak aku lah, aku keluar coy seorang-seorang 7 orang. Bila balik kampus, seronok, tergedi-gedi. Anak London, anak tergedi-gedi. Seorang anak pun tak senonoh. Esok ni kalau mati, tak ada seorang pun nak berdoa. Cuma duk seronok tang anak ai duduk kat Putrajaya. Dia bahagian CEO apa kan. Ngada tergedi-gedi nak mampu, nampak tak? Kita macam itulah kita manusia ni. Kita manusia ni penyakit rasyam. Pulau Pinang kata penyakit rasyam, penyakit sombong ni kalau ada, habis lingkup amal ibadat. Allah tak berkenan dekat nama dia Azazil. Lepas tu Allah panggil dia iblis. Pasal apa? Punca sombong lah. Ada ilmu sikit, ada ni sikit, belaga. Nampak tak? Tapi hari ni pakai bukan nak belaga saja, nak tunjuk. Allahu Akbar kabira. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, kita main kuliah ni, salah satunya kita didik diri kita, sudahlah duduk begitu lama di rumah, umur dapat Allah bagi, dah kahwin pun dah ada anak pun dah menantu dah, cucu cicit semua ada dah, semua Tuhan bagi dah. Cuma Tuhan kata, apa yang hang dapat semua ni pun masih lagi hang perlukan aku dalam hidup. Nampak tak? Kita nak lagi anak kita tak kahwin, nak cari Allah, mintalah dia kahwin. Dia kahwin satu hal belamai, Allah sakit kepala pula dah. Nampak tak? Kecil lagu kecil, kahwin lagu kahwin, tak kahwin tak, dia tak akan habis. Belikan Allah ajak pada kita, kembalilah pada aku. Faham kau inilah dunia dia. Pasal tu bila kita main kuliah ni, nak beringat sikit. Bila kita keluar pada rumah, dia buka pintu hati kita. Tahu dia buka. Hari ni malam ni kita nak baca Yasin. Dekat orang sakit kan? Orang sakit kan? Kita nak baca Yasin. Kelebihan kita minta Tuhan, kami nak baca surah Yasin ni, bagilah dia sembuh ya Allah. Bukan senang mulut lidah yang datang daripada kita yang ikhlas, mai di surau nak baca ni kawan kami. Mudah-mudahan penyakit dia dikurangkan. Apa baca pun dalam masjid bagus. Bagus tu imam buat program dalam masjid bagus. Pasal susah orang lain nak main masjid. Hak gila-gila parti tapawai di TV. Kan orang tua-tua dia bagi satu tuala, dia suruh gubah kan. Saat ni dia ni buat anggol, dia ni buat bunga, dia ni buat arnab nak terbang. Letaklah. Dah tua-tua ni bertanding apa lagi itu, sudahlah. Parti tapawai pun tak mau. Sekali duk ambil kain duk kubah pun tak mau dah, Kalau ada masa kau boleh nak mengaji je. Nampak ada faham tu? Oh, lega. Kira angguk tu kira okey lah. Nampak tak? Sambung. Macam ni lah kuliah aku. Hari ni batuk dah lagi. Ni minggu yang ketiga dah Ustaz balik batuk-batuk lagi. Nak cerita macam-macam kat apa ni, duk geram kat 2 bulan tak mai kan. Bismillah. Lega lah masuk ayat kan, nikmat. Allahu Akbar kabir. Manusia. Tajuk Ustaz nak baca ni sikit je, sementara sempurna dengan kita nak pergi ziarah orang sakit. Lepas tu kita ambil satu hadis. Cukup pukul 8.30 kita habis. Jangan ke mana, masih lagi rancangan yang sama, dari hati ke hati. Ni nak masuk, nak siaran ni secara langsung ni. Tajuk dia kata kat sini, Al-Quran satu masa nanti akan hilang.
Pasal orang yang membaca Quran pun tak beramal. Orang baca Quran pun Quran benci dekat dia. Last sekali Quran akan lari. Dan ilmu agama pun orang tak suka mengaji dah. Orang tak suka nak main mengaji dah. Last sekali ilmu tu pun akan hilang. Ni tajuk dia. Daripada sahabat Nabi nama Uzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu. Uzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi yang ada kelebihan. Setiap sahabat ni ada kelebihan. Tentang dia ni, kadang-kadang sahabat Nabi main kat Nabi, ya Rasulullah, kami ni ada masalah macam ni, kami mimpi macam ni, kami macam ni. Nabi sendiri tak pandai untuk mentakwilkan mimpi. Walaupun dia Rasulullah, dia tak pandai. Apa-apa benda kadang-kadang sahabat Nabi berjumpa, Nabi kata lah ni aku tak tahu apa. Pergi jumpa dengan seorang sahabat yang Allah bagi kelebihan dekat dia. Kelebihan sahabat ni kita namakan dia karamah. Karamah sahabat ni kita nama karamah. Kalau Nabi kita kata mukjizat, kalau sahabat kita karamah. Nabi kita pergi kat dia, hampir kat dia. Maka sahabat pun pergi dekat apa nama? Uzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu. Sampai ke Uzaifah tanya sahabat, yang hampa main khumu-khumu dengan aku siapa? Kami ada masalah, kami ada benda-benda yang kami nak kenalkan. Kami dapat mimpi tanda-tanda macam ni, apa mimpi dia? Kami pergi tanya kat Nabi, Nabi kata pergi jumpa dengan hang. Nabi kata, ya Allah, pergilah jumpa dengan Nabi. Suruh jumpa dengan hang, wahai Uzaifah. Last kali tanya, maka Uzaifah pun kata, cara mimpi contohlah, contoh. Nampak tak? Uzaifah kata, contoh ni bukan betul. Uzaifah ni dia pandai mentakwil. Kami mimpi tengah malam, burung gagak duk terbang mai. Uzaifah kata, rasa-rasa hang nanti dapat menantu kulit hitam. Contoh kan. Ini kelebihan yang Allah bagi dekat Uzaifah bin Yamani. Nampak tak? Dia pergi kat Nabi, lepas Nabi kata pergi jumpa kat dia, menunjukkan Uzaifah ni ada kelebihan yang Tuhan bagi. Tuhan bagi kat sahabat ni kesan daripada ibadat, yakin dengan Tuhan. Tuhan nak bagi kelebihan yang ada kat diri mereka. Kita ni kalau kita yakin dengan Tuhan, Allahu Akbar. Cuma kita kena yakin dengan Allah Ta'ala, Tuhan ada. Apa buat dengan aku macam mana pun Tuhan ada. Apa tak bagi kat aku pun Tuhan ada. Yang nak bagi rezeki adalah Allah, bukan nampak. Cakap macam tu. Nampak yakin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Huzaifah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata yudrasul islamu. Yudrasul islamu, dia kata Islam ni akan lenyap. Yudrasul islamu, Islam akan lenyap, Islam akan hilang, dia kata. Kama yudrasu wasyun saubi hatta la yudra ma siyamu wala salatu wala nusuk wala sadaqah. Dia kata kat sini yudrasul Islam, Islam akan hilang. Kama, Islam akan hilang kama, seperti mana hilangnya kita kata kita nak basuh baju, dia luntur, dia warna baju tu pelan lama dia jadi usang. Pelan lama dia luntur warna baju tu. Dia kata Islam akhir zaman macam tu, dia kata hatta sehingga la yudra. Orang Islam sendiri dia tak tahu apa dia solat. Orang apa dia la siyam. La yudra ma siyam. Sampai dia sendiri tak tahu pasal apa aku kena puasa, orang puasa, aku puasa. Sampai dia sendiri tak tahu. Di akhir zaman kita nampak Nabi kata ada orang puasa dia tak boleh mendatangkan apa dekat dia melainkan lapang dahaga. Dia duk puasa, rambut tak dah puasa, kepala otak apa. Hang puasa dekat aku, hang buat maksiat kat aku. Kita kesian tak? Kita mak, kita nak bagi anak kita nak buka puasa. Kita kata apa? Kalau aku ni ya Allah buat ketayap kat dia ke, cok kodok dekat dia ke, apa kuih buat kat dia majlis buka puasa, aku tetap dapat pahala. Tapi kita bagi pada orang-orang yang yang mana puasa dia tak mendatangkan apa dekat kita, kita tak ada apa. Anak yang keluar daripada perut kita sendiri tak tutup kepala. Allah kata macam ni ke puasa. Orang puasa dia tak mau buat dia tak mau buat dosa kemaksiatan tak nak. Hang puasa tapi tak ada aurat. Hang puasa hang tak semayang. Hang puasa mulut lidah hang tak berubah lagi. Puasa kepala otak apa? Dan Nabi kata ramai orang akan puasa, dia nak puasa, kira nak puasa saja, dia tak peduli yang Allah tuntut. Nampak tak? Puasa tu dia datang lambat. Kalau kita ikut rukun Islam, pertama sekali dia kita mengucap
Duk start dia main suruh kita semayang. Lepas tu Allah suruh jaga makan minum, jaga makan minum, bagi makan elok-elok, tumbuh darah, bagi darah jadi elok supaya jadi orang bertakwa, cari makan elok-elok, cari makan elok-elok, ambil semula. Baru dia main ayat puasa. Baru dia suruh kita puasa. Dah hampa dak makan elok-elok, hampa bersihkan diri hampa. Puasa. Puasa ni pembersihan diri. Nak bagi kita bersih diri dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dah puasa dah elok, baru dia main pula masalah zakat. Ada faham tak tu? Dah bersih yang tu semua, barulah dia main berhaji. Ini ni semua tak selesai nak pergi berhaji. Jadi adi don't home dengan dosa diri. Bila kita tukuk dah ada muka, balik-balik pada haji, jambui tak habis lagi keluar. Haji pula otak apa yang hang buat, apa yang hang janji dengan Tuhan, hang tahu dah amal ibadat, alhamdulillah hang pintar sana, Allah jemput hang jadi tetamu dia. Macam ni hang buat kat dia, macam ni hang buat kat dia, hang janji macam-macam kat dia, labbaik Allah Tuhan aku takkan syirik, macam-macam kata. Hang balik mah hang tak berubah. Hang tahu tak cara hidup hang ni kena bayar fidyah dengan Tuhan, macam-macam ganjaran nak bayar Tuhan. Pasal hang tipu Tuhan hang. Ayo karpulek. Ada faham? Pasal tu ya Allah Tuhan, bila kita pi ni lah keadaan kita tahu senang. Ni lah ni musim duk gila pi umrah pi umrah. Mak kata aku tampak mampu berapa kali hamai. Tak habis-habis panggil hang dengan hegeh-hegeh hang, dengan rambut hang duk terkeluar, umrah kepala otak apa? Allahu Akbar. Ada faham? Pajak nak cakap macam tu senang. Esok ni malaikat mai kat kita garang. Kalau kita dengar ceramah, mulut mamak tu boleh tahan. Esok ni malaikat nak mai dekat hang, malaikatun ghiladun syidad. Malaikat yang nak mai kat kita ni garang. Malaikatun ghilad, sengih nak mampu. Sebelum jumpa malaikat tu buat jumpa mamak dulu, pada agak lembut lah sikit, nampak tak? Kan malaikat tu ada gomoy hang mampu dengan mulut hang tempat Allahu Akbar kabir. Faham tak tu? Nak faham tak faham hangguk sudah. Kan. Tapi Nabi duk kata ya Allah, Nabi kata hatta la yudra. Satu zaman Nabi kata ya Allah, Islam akan lenyap. Nak tengok lenyap dia macam mana, Nabi kata la siyamah. Dia puasa, dia tak dapat apa daripada puasa dia. Allahu Akbar. Janganlah macam tu. Orang yang paling puasa ni, orang yang kita nak tahu amalan kita di syurga macam mana, ialah dengan amalan kita puasa. Bila gula tinggi dan ni, gula ustaz tinggi, dia rasa macam dahaga sangat mulut. Hai Allah, nak mati dah. Tak mula nak pinjam panjang-panjang umur semua tak mau, cukup masa sihat pi bah. Lagi duduk di lama dunia di akhir zaman, lagi sakit otak. Kita tengok benda tu tak tahu nak buat apa. Baik macam apa ni orang tua-tua ni kan, bagi sihat elok-elok pi bah. Duk minta panjang umur, duk tengok anak cucu kalau baik tak apa, semua gila-gila. Baik pi bah. Ada faham? Bodoh. Dia panjang, dia minta pendek umur, minggu depan seorang pakai pi. Apa tak imam? Bak kenuri pula, Yasin pula. Oleh sebab tu hadis ni kata apa? La yudra masyam. Dia sendiri tak tahu pada puasa. Ingat, bila kita puasa, ganjaran puasa kita semua tak tahu pahala. Macam kita puasa Ramadan, tak boleh siapa-siapa cerita puasa Ramadan pahala banyak ni, tak boleh. Pahala puasa ni siapa pun tak tahu. Allah kata apa? Wa ana ajizibih. Mana-mana orang puasa lepas mati esok ni mai tuntut dekat aku pahala, puasa. Tu dia. Nampak tak? Jadi kita pun kalau boleh masuk bulan puasa, jagalah. Jaga amal ibadat macam perempuan duduk di rumah saja. Malam-malam teringin nak main, nak tarawih di rumah, takut nak roh semangat tak ada. Tapi nak main seorang-seorang tak boleh keluar dari rumah malam-malam, tak elok. Sebab semayang orang perempuan yang paling cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang, duduk kat rumah. Lagi banyak dia duduk kat rumah, lagi banyak dia semayang kat rumah, pahala berlipat kali ganda daripada dia duduk dalam sini. Ada faham tu? Hangguk sudah. Itu kelebihan daripada orang perempuan. Dia kata la siyamah. Dia kata di akhir zaman orang tu puasa tak dapat apa. Dengan mulut, lidah, dengan panggil sudahlah. Ampanikan ya Allah kau ibu ni kalau boleh. Jagalah. Tuhan kata orang perempuan jangan jaga apa nama ibadat, hormat pada suami, jaga aurat dia. Dah ada harapan masuk syurga. Pakailah tak apalah ustaz panas wap-wap, Pulau Pinang ustaz wap-wap. Tak apa, sabar saat di sana lagi panas. Kalau orang kata di sana panas lagi sejengkal apa nama
Semua kita tahu matahari dekat dengan kita. Hari ni matahari punya jauh nak mampu punya panas. Pakai payung, sana payung tu sidai hang, tak ada payung. Tak ada payung pun satu ada faham. Kena beringat macam tu. Bila kita ingat kita buat dosa, di sana ada. Hati kita lembut lah. Tapi bila kita, Allah tak tahulah. Bila kita buat dosa, kita tak berasa dosa, leceh lah. Lagi duk lanjut umur ni, lagi tak nak berubah ni. La hawla wala quwata illa billah. Kan? Apa nama? Imam Qurtubi. Banyak imam-imam duk nasihat. Imam kata apa? Bila mai umur 50 tahun ni, dia dah bersedia nak mati dah. Itu dia. Pasal dia belum hanggut sudah. Bila mai umur 50 tahun dah bersedia dah. Pasal Tuhan nak tanya, ma qaddamat li ghad. Esok ni kalau hang mati, apa hang nak buat kat aku? Apa hang nak buat kat aku? Berapa banyak hang hafal Quran? Pagi ni berapa banyak hang baca, malam ni berapa banyak hang baca? Tak ada. Apa hang nak buat kat aku? Masa hang hidup kat dunia, aku bagi laki lah, bini lah, anak lah, rumah tangga lah, RM2 lah, rumah lah, tangga, macam-macam aku bagi hang. Aku nak bagi sempurna hidup hang. Lah ni hang nak mati esok di akhirat aku, hang nak pergi ke alam aku, apa hang buat mai? Apa hang nak cerita kat aku? Quran pun tak ada, sembahyang mengaji pun tak senonoh, hang tumpu terhegeh-hegeh hang jaga hang. Ada duit sikit, nak pergi Kota Kinabalu pakai ramai-ramai. Hang nak mampu dengan kita benda meletup tu bawah hantar pada. Allah, buat berkira ada masa nak menilau, ada masa nak menilau. Bila dah tahu dah diri ni serba kekurangan, ambil masa sikit mengaji lah, oi. Orang nak angkat mayat kita, orang nak mandikan kita ni, nampak tak? Habis dah. Ada faham? Malam ni malam Yasin kan? Yasin lah jadi Yasin. Dia kata la siyamah. Nampak tak? Hari kata puasa pun tak tahu, wala salatah. Nabi kata dia semayang, dia sendiri tak tahu apa dia semayang. Kira semayang. Keluar daripada rumah naik motor mai tak sini. Dia tak kisah pun anak tak semayang ke, bini tak semayang ke, mampu pergi lah kat empat, aku nak mandi, aku nak jaga kubur aku. Nampak dah tak boleh. Nampak fawailul musalli, celaka jenis semayang macam ni. Hang kena fikir tu zuriat keturunan hang. Kita bila mai kita semayang, kita kena ingat qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri hang, keluarga hang daripada api neraka. Bila hang nak motor saja, mula-mula sekali nak kita, ya Allah Tuhan, lembutlah hati anak bina aku, ya Allah, depa boleh semayang. Kita baca-baca doa, lama-lama nak keluar, bila mandi sayang, kita kata dekat bini kita, ni apa lagi duduk apa buat sandiwara. Lah ni istilah membawang. Tak usahlah bawang ambil sama tomeh lagi bagus daripada tomeh. Lah ni macam-macam istilah bawang lah pada. Kita kata kat bini kita, sudahlah. Dah cukup waktu pukul 7 ni, mau standby nak semayang dah. Mau standby, salah satu sifat orang perempuan yang baik. Pukul 7 dia tahu dia pergi mandi dah. Elok azan bunyi, Allah dia dengan sejadah dia, Allah Akbar. Kita dapat zuriat macam tu, keluarga macam tu. Dari kita mau sujud ke Allah, kata terima kasih Tuhan, sekurang-kurangnya sebelum aku mati aku tengok keluarga aku berubah. Yang tu lah kita mau. Apa lagi kita mau? Cucu kita main-main ketuk-ketuk rumah kita, Assalamualaikum Tok, Ustaz dia semayang maghrib. Kita yang jadi apa nama Tok, dia tengok-tengok menangis. Sudah aku mati. Mula dia sebab tu bukan sebab nak mati, sebab seronok. Dia tengok cucu dia, kata, ya Allah, jadilah walaupun anak aku 6 tak boleh baca Quran, aku tengok tan cucu ni, dialah zuriat aku yang boleh mendoa untuk aku. Sekurang-kurangnya kubur aku boleh cerah dengan bacaan Quran. Bukan kita tak tahu, semua orang tahu. Nabi kata kalau tinggal anak duk baca surah Al-Baqarah terjun masuk di kubur, ya Allah, terjun masuk di kubur, anak dia ada, tolong mak bapak dia. Apa lagi kita mau? Duk dengar ceramah ni banyak, tapi tindakan kita nak berubah tu lambat. Ayo, kalau boleh ada faham. Kita banyak ceramah-ceramah ni, teguran untuk diri kita tak mau. Yang kita mau adat kita. Hegeh-hegeh pada. Betul lah diri, sudahlah. Bila Allah boleh pilih kita jadi orang Islam, syukur. Ramai mereka hidup dalam keadaan kafir, betul tak? Pagi-pagi bangun, hey. Satu lagi, apa nama? Rom mana siva. Kita tak payah apa. Allahu Akbar. Mulut kita keluar Allah ni yang besar. Tengok Allah bagi setiap mulut, Allah boleh pilih kita sebut Allah, syukurlah. Kita ada Tuhan.
Tuhan tu lah duk bagi hidayah, petunjuk kat kita. Mau bagi apa betul keluarga kita. Bila kita ada agama, tolong. Tak ramai orang ada agama. Ada faham? Walaupun masjidnya banyak je. Masjid punya banyak. Ada faham? Geramnya aku. La salata. Maka Nabi kata apa? Orang yang semayang di akhir zaman, dia sendiri tak tahu pasal apa dia semayang. Dia tak tahu. Yang semayang dia sepatutnya Allah kata pada mak, hang berdiri depan aku, tak tanhan al-fahsya wal munkar. Orang berdiri depan Tuhan ni janji nak buat kebaikan, cegah kemungkaran, nak bina keluarga dia. Itu masuk dia semayang. Bila kita balik, kita kena perhati. Ada masa lagi. Jangan di mana? Masih lagi dari hati ke hati. Ni program secara langsung ni, betul tak? Kali kalau ada program TV, apa pakailah tudung jenis pokok bunga yang bubuh macam-macam macam-macam tu kepala hamba. Dia kata wala nusuk. Yang ketiganya, dia tak tahu sendiri pasal apa dia ibadat. Pasal apa dia ibadat, dia wala sadaqatun. Dia duk sedekah dia sendiri tak tahu dia. Semua amal ibadat Islam akan lenyap di akhir zaman. Nabi kata bila lenyap, ibarat macam apa, satu baju yang kita basuh dia luntur ke warna, macam itulah Islam akan lenyap pada orang yang berpuasa tak tahu puasa dia. Dia semayang pun tak tahu semayang dia. Dia ibadat pun tak tahu ibadat dia. Dia sedekah pun tak tahu ibadat dia. Allahu Akbar. Last sekali Nabi kata apa? Wal yusra 'alal kitabillahi fi lailatin wa la yabqa fil ardi minhu ayah. Allahu Akbar. Sampailah dengan satu malam saja. Dengan satu malam je. Katalah malam ni, besok maghrib kita tengok 24 jam dengan satu malam. Bangun pagi-pagi di malam hari tu, elok maghrib sampai ke subuh, bangun subuh, satu ayat Quran pun Allah tak benarkan tinggal di muka bumi. Allah rabut balik. Allahu Akbar. Ini hadis Nabi dah cerita kat kita. Ni semua tanda-tanda kita takut lah. Duk baca hadis tanda akhir zaman ni. Dulu kalau kita baca hadis-hadis tanda akhir zaman ni, mungkin tak berasa sangat. Lah ni depan mata kita. Nabi kata si mak akan melahir depan mata Tuhan dia. Betul. Lahir anak saja umur kadang belum darjah 4 darjah 5. Mak dia boleh tak mak? Allahu Akbar. Mak kata aku keluar daripada perut aku 9 tahun. Hang cakap macam dengan aku. Lah ni jangan main anak-anak. Sekolah-sekolah umur 10 tahun tak kau. Bergulung-gulung semua boleh. Ya Allah. Lah ni sampai jadi guru sakit otak pakai koyok selalu. Guru kena pakai koyok. Ya Allah sakit. Kita jaga anak kita berapa jam sangat. Cikgu jaga anak daripada pagi sampai ke petang. Nampak tak? Kadang-kadang kita beranak pun kita tak tahu anak kita. Guru lebih tahu anak kita. Macam ustaz ada tahfiz tempat ustaz dekat kawasan Seri Kembangan kan, kami kat 28 orang. Kadang-kadang kami jaga budak tu setahun lebih daripada 300 hari. Dia cuti dengan mak apak dia kadang-kadang setahun 20 hari atau sebulan je. Balance semua duduk dengan kami. Kami lebih kenal anak dia berbanding dengan mak bapak dia. You all can understand? Kami kenal anak-anak dia. Tapi dengan berapa hari balik ni, kadang-kadang boleh jadi lingkup. Kami dengan pukul 3.45 gerak, bagi hajam, bagi budak-budak, bagi latih. Umur kalau boleh 10, kecil-kecil 7-8 ni, kami tak gerak awal sangat, pukul 5 gerak. Mungkin pukul 5 kita gerak. Yang depan ni gerak awal. 3.45 pukul 4 bangun dah. Nak ajak bagi dapat qiyamul lail. Bagi kekuatan, bagi belajar bangun malam, munajat dengan Tuhan, bagi latih. Kalau sampai ke muda tak boleh, sampai ke tua pun tak bangun nanti. Latih. Daripada kecil kita latih Allah macam tu. Pagi lagi bangun, saat ni Quran, saat ni makan setengah jam, masuk balik kelas, asar ada sejam lebih saja, lepas tu masuk balik mandi, sediakan pakaian, baca Quran balik, pukul lepas Isya baca tabarakalladzi, nak tidur balik. Esok pagi bangun. Kita punya bagi kat dia macam dia terlepas pada rumah dia habis. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Betul. Ya Allah, ya Allah. Satu susah nak surat rakaman. Alhamdulillah. Ustaz lambat-lambat ni sebenarnya sementara menunggu dia tu hormat baca Yasin sampai. Kumpulan marhaban pun sampai dah. Terima kasih.
wala yusra ala kitabillahi fi lailatil wala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa dia kata tawaif minan nasi syaikhun kabir wal ajuzu yaqulu. Apa dia kata kat sini, dengan satu malam saja Quran akan ghaib. Pada tu ya Allah Tuhan tolonglah baca Quran. Kita nak masuk bulan Ramadan kan, habis-habis leke kita tak mampu sangat baca surah Baqarah, surah Ali Imran. Nabi kata dia bagus untuk diri kita, rumah tangga kita, kubur kita. Takat mampu baca takat tu. Pasal kita tahu sibuk, macam perempuan ni dia sibuk, dia celek-celek mata ada kerja. Saat ni dengan basuh bajunya, lepas basuh bajunya, masak, lepas masak dia khabat di atas, habis di atas, tak habis turun di bawah, tak habis-habis kerja. Takkan habis kerja. Melainkan apa sendirilah kena lari kan. Kalau layan benda tu sampai ke mati tak habis. Ada benda kena jangan peduli sangat, habis semua kerja pegang. Terutamanya kaum ibu yang duduk di rumah, berbanding kebanyakan orang perempuan macam anak murid Ustaz di Kuala Lumpur, memang dia sibuk lah. Pagi-pagi coy dia keluar dah. Senang dia beranak, senang anak. Dia coy dia hantar dekat nursery, lepas tu dia terbang pergi tempat kerja, gelap-gelap balik, kadang-kadang dekat maghrib pun sampai rumah. Nak beli nasi apa nama, nasi bungkus apa nama, RM1 lebih ke apa ke, beli makan, dapur sentiasa bersih, rumah bersih, tak masak. Macam tu lah beranak. Itu main 2, nombor 3 senang. Nursery. Bila besar-besar pergi hantar apa nama, transit, saat ni petang pergi ambil anak. Benar, senang. Hari punya beranak senang dah. Dia pergi jaga kat nursery, pergi hantar, saat ni dia pergi ambil anak tu sampai ke petang. Petang saat ni anak dah lesu dah. Dalam pukul 9 anak tu nak tidur. Pukul 9 anak tu nak tidur dah. Adik dia jumpa dengan anak dia 3 jam satu hari, cukup tidur. Elok anak semua dah tidur, dia pun start nak masuk nak serika. Tudung biru, saat ni biru, nak serika gantung, Ustaz pergi kerja. Pagi-pagi bangun dah washing machine. Sambil dia duduk mandi dia washing machine. Kalau kabut. Apa itu hidup ke? Ya Allah Tuhan. Tengok takut hidup macam tu. Bila balik main kampung, ada di Kuala Lumpur, nak mampu yang segala-galanya hutang, rumah hutang, susah hidup. Ada faham? Allah, cuma duk balik. Kau nak pasal duduk Kuala Lumpur macam pasal dah pakai baju pun satu macam. Tergedik-gedik tak tunjukkan Kuala Lumpur. Hege. Contoh bukan nak kata apa masa tu. Pasal suruh tengok depan hidup depan macam tu. Tak ada apa pun. Hari ni hang tinggalkan anak hang, satu masa nanti anak-anak hang ketinggal. Duduk mana sekali. Rumah punya besar nak mampu duduk apa duduk orang. Duduk apa duduk orang pada. Barulah rasa saya dah 6 anak Ustaz. Mulalah hang kena fikir balik. Kalau kita sayangkan anak kita, agama kata 2 tahun tu dakap dia, mesra dengan dia, kita bagi sayang ke anak. Kadang anak, ya Allah, daripada petang mama, pagi dia menangis. Saat ni tengah hari mama. Anak yang besar kata, tak ku diminta lahir di dunia. Dia kata ke mak, kalau mak nak beranak cik macam ni, tak beranak pun tak apa. Mak boleh letak kat cik dekat petang-petang, mak ambil bila pagi. Mak tanya, cik tanya tak nak makan makanan bagi mak. Tengah hari balik sekolah nak makan. Petang pun mak ambil mak. Cik tanya mak nak duduk dengan mak. Apa dah? Tapi anak susah nak lafaz. Bila dah besar-besar dia tenging. Pasal anak cepat besar, dosa dia masuk asrama, lepas asrama universiti atau kahwin, habis. Bila hang lagi nak mesra dengan anak hang, masa kecil lah. Kecil pun hang lepas nursery. Tu apa dah? Lepas tu last kali kata, anak you buat apa kat anak you? Ada faham? Hari ni ya Allah, kita tak peduli masalah family, anak pinak. Kita peduli nak bagi canggih rumah besar, nak cari duit besar, nak tunjuk balik kampung. Duit raya RM10. Mengada nak mampu sambung. Bukan nak cerita semua, lebih kurang kebanyakannya macam tu lah. Ada faham? Duk tipu diri. Kita pun balik-balik, kita tengok orang kampung, best lah anak hang tu. Anak-anak mes, hang tak tahu apa jiwa punya mes nak mampu. Allah punya kerja, dia punya teruk, dia 2 lelaki bini coy keluar. Kita pun balik kadang-kadang pergilah singgah rumah dia di Putrajaya. Kita cuti pergi tinggal. Kita kata, ya Allah, mak tengok hang kan, mak rasa jantung macam tak tahu, macam nak beli tiket dan nak balik. Mak tak tahu ya Allah, dua-dua hampa pagi-pagi keluar dengan anak macam ni. Aku tengok, aku tak tahu. Aku nak masak pun hampa ajak pergi makan. Mak tak tahulah hidup macam ni. Macam mana hang boleh duduk? Saat ni kan hang tidur atas cushion, laki hang tidur atas sana. Apa cerita hampa hidup ni?
Laki main ni balik macam ni dengan anak tak peduli. Lepas tu hantar asrama, hantar sana sini. Allah, aku takutlah cara apa. Bapa hang tahu dah, nak makan macam mana pun balik dia makan. Macam mana pun orang buat majlis Yasin tanpa makan, dia balik dia makan. Dia balik dia makan. Macam mana majlis pun, bapa hang mesti nak makan masakan aku. Aku tak tahu lah lagi hang tiap hari makan nasi mamak. Nasib baik dia sabar. Kalau aku, contoh, ada kita duduk rumah dia, kita kata lah ni, tolong saya beli tiket, aku nak balik. Lagi lama aku duduk kan, aku tegur, aku takut apa tak sesuai dengan aku. Baik apa duduk, mak doa selamat-selamat, sudahlah. Tapi aku kesian kat cucu aku. Mereka nak mak bapak, mereka aku tengok berapa jam sangat cucu-cucu aku dapat mesra dengan mak bapak. Ada faham? Kita tengok mereka tu, kita balik, kita haraplah. Macam ni kan mereka belah anak. Allah, mak cukup takutlah. Ada faham? Lepas tu raya main dalam dengan mes lagu ni. Sebab sayang-sayang peluk-peluk penipu sambung. Ya Allah. Maka Nabi kata apa? Wa tabqa tawaif, dia kata minan nasi. Di akhir zaman Nabi kata adalah satu kelompok. Adalah satu kelompok, Nabi kata Syekhul Kabir. Satu kelompok ni dia kata bernama orang tua-tua. Lepas tu ajuz, orang yang bernama orang tua-tua, baik laki-laki dan perempuan, orang yang lemah. Yaqulu, dengar daripada mulut mereka, adrakna aba'ana ala hadi kalimatun. Kami dengar daripada bapa-bapa kami, tok-tok kami beranak-beranak dengar daripada mulut mereka, la ilaha illallah. Kami pun sebut la ilaha illallah. Bila ditanya balik, faham tak la ilaha illallah? Kami pun tak tahu. Pasal dia sebut macam tu, kami pun sebut macam tu. Nampak dia kata, wa nahnu, dia kata naqulu, kami kata sebagaimana mak bapak kami kata. Faqala lahu Silah. Silah ni pun tanya rawi yang main daripada Huzaifah, kata apa? Tughni anhum, hang faham tak apa dia la ilaha illallah wa hum la yadruna? Kami tak tahu la ilaha illallah. Kami ni orang Islam saja, cuma kata tiada Tuhan melainkan sembah, tiada Tuhan yang kami nak sembah melainkan Allah. Tapi hidup kami ya Allah Tuhan. Tak tahu nak katalah. Semayang tidak, yang tu tidak, apa tidak, apa pun tak ikut agama, mengarut ni semua dia kata. Dia kata, sampai kami tak tahu la salah, kami tak tahu semayang. Apa semayang pun kami tak tahu. Orang semayang, kami semayang. Cuma kami semayang raya saja. Dia buat butang baju Melayu, sampin, Allah Akbar. Semayang raya, semayang subuh tak semayang. Malaikat kita bodoh, kau nampak hang mampu. Subuh hang tak main, tiba semayang raya. Yang tu sunat lah bodoh, oi, nampak tak? Dia kata, la siyamah. Dia puasa pun dia tak tahu dia puasa. Wala nusuk. Dia buat ibadat pun dia tak tahu pasal pada ibadat. Pasal pada sedekah pun dia tak tahu. Fa'arada anhu Uzaifah, dia pergi lari kat Uzaifah, dia bertanya, summa raddaha alaihi thalathan, tanya kat Uzaifah 3 kali, tanya kat Uzaifah, kullu dhalika, wahai Uzaifah, yang dia duk kata la ilah macam mana? Kullu dhalika, dia kata kullu dhalika yu'radu anhu Uzaifah. Dia pergi 3 kali tanya kat Uzaifah, kali pertama, kali kedua, last kali yang ketiga, summa aqbala alaihi fi thalith, kali ketiga Uzaifah pandang kat depa. Bila pandang kat depa, faqala, Uzaifah kata, ya Silah, wahai Silah, yang hang tanya dekat aku, tunjihim minan nar, yang depa ni boleh sebut di akhir zaman, boleh dengar mulut la ilaha illallah, depa ni dijauhkan daripada api neraka. 3 kali sebut, depa ni dijauhkan daripada api neraka, depa ni dijauhkan daripada api neraka. Wallahu alam. Hadis yang dia ringkas, kita tengok pula hadis apa nama malam ni punya hadis bab berkenaan dengan baca Yasin. Sikit saja, tak kutuk pun nak cerita. Hampa kena tahu bagus, hampa ni jenis kategori malaikat yang bagus. Sekurang-kurangnya kita tahulah adat di tempat kita ni bukan nak kata bagus. Kita ni orang Melayu ni, alhamdulillah, mati Yasin, hidup Yasin, masuk rumah Yasin, beranak Yasin, kenuri Yasin. Seolah-olah di kita tempat kita ni dia terjun surah Yasin je untuk orang Melayu. Contoh tak kata pun, malam Jumaat kita kata Nabi tak pernah baca Yasin. Yang Nabi baca surah Kahfi. Duk ajak kat orang, duk ajak kau. Dia Rasulullah, dia tok guru kita, dia sendiri punya banyak tafsirnya, duk banyak, tapi kita tetap dengan adat kita. Tak salah baca Yasin. Baca Yasin tu bagus, tapi biar kena pada tempat dia. Ada faham tak? Ya Allah, hari ni baca Yasin pasal ada sahabat kita sakit. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat 275, daripada apa nama Maqil ibn Yasar. Maqil ibn Yasar sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni lah yang menyebabkan kebanyakannya orang duk pegang, orang duk baca, iqra'u ala mautakum Yasin.
Maqil Ibn Yasar radhiyallahu anhu kata, sesungguhnya aku bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ke aku, Nabi kata ke sahabat, ikra'u, wahai sahabat-sahabat aku, bacalah semua Yasin. Dia kata, ala mautakun, kepada orang hampir-hampir nak mati. Menunjukkan apa ni semua ikut sunnah. Duk sakit kan betul? Kan? Kita dibenarkan orang sakit. Ulama kata kalau dia nazak lagi bagus. Tapi tengah duduk nazak, jangan baca ramai-ramai depan dia. Dia bangun, dia sepak mampus. Maksud dia, sebab ulama tu jangan kacau dia. Bila kita nak baca kat dia, baca dengan pelan-pelan. Yasin. Lepas baca Yasin, kita semua, ya Allah, mainlah bengkang semua naik. Ding, 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 ding. Bengkang Yasin, bihun Yasin. Itu nama dia. Yang tu yang agama tak bagi. Kita pergi tempat orang yang sakit, sepatutnya kita buat makan. Kita makan sama-sama dengan dia. Bukan kita pergi canai dia. Ada faham? Masalah tempat kita, Nabi kata bila orang tu mati, jiran yang kena buat makan sama dengan dia. Dan kita tak boleh makan dan minum rumah orang sakit. Kita tak boleh makan minum di rumah orang yang nazak. Dia tengah nazak, tengah susah, dia duk fikir berapa ramai nak makan. Orang kampung kata, kami kumpulan marhaban lebih kurang kat 20 orang nah. Dia pun nak fikir bengkang dengan duit tak ada, dengan dia sakit, nak sedia bengkang kat kita, dengan last sekali mangkuk pinggan tak cukup, pesewa ni semua rapelatun. Ada faham? Ya hampa ramai-ramai nak main ni, masing-masing bini buat sikit ketayak, bini buat main sikit. Dalam istilah kita kata apa nama? Potluck tu potluck. Yang ada usung-usung lak tu. Yang tu nama dia potluck apa tak? Ambil dini sikit pergi letak atas meja, tolong kat dia. Tak apa mah, kami main rumah hang mahoi, anak hang sakit, kami main ramai-ramai, sambil-sambil kami buat dah baca Yasin, main ziarah kat hang. Kami baca, kita boleh nak baca Yasin, ulama kata. Walaupun hadis ni kategori yang agak lemah. Tapi ulama kita boleh ambil segi fadail amal. Hadis Yasin ni kita berkelai macam mana pun martabat dia tak sampai kesahihan. Tapi orang Melayu jangan main cakap bab ni, aku dengan aku boleh tendang keluar. Bodoh. Tapi bila kita tanya elok-elok, kita sembang elok-elok, dia tak mau. Itu masalah kita. Kita tanyalah. Bila kita cek balik, rupa-rupanya Yasin ni adalah budaya, adat yang kuat. Kalau anak kita mengaji kat luar-luar negeri, kat London, tak bisa dengar istilah ni. Tapi tempat kita jangan main silat-silat. Aku pun terpelanting. Amboi mamak tu, semua kita dah buat dulu dah. Apa dah? Hak jenis mulut boleh tahan ni. Kita dulu dah buat dah main depa-depa ni. Dengan goncang. Apa dah? Kalau apa pergi kawasan Tanjung, mami kan, dia cakap dengan goncang macam cukup. Apa ni goncang sikit saja. Pasal balik pulau kan. Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan. Hadiah Yasin ni kita tengok, cakap macam mana pun, dia tak sampai martabat sahih. Okey, cuma hadis ni punca daripada sahabat ni. Punca sahabat ni Nabi kata apa? Ya Allah. Maqil Ibn Yasar radhiyallahu anhu kata dia, bacakanlah Yasin, dia kata kepada orang-orang yang hampir nak mati. Maksud hadis tu, ikra'u Yasin ala mautakum. Baca Yasin kepada orang, bukan kita minta dia nak mati dah. Maksudnya kita nampak dia ni nazak dah. Ulama kita nazak dah, sakit dia tak berhenti-henti dah, keluar daripada hospital dah, kita nak kurangkan kesakitan dia. Ulama kata diboleh segi baca untuk dia lega keadaan. Mudah-mudahan dalam keadaan dia nazak tu, dia dapatlah sedar diri dia, berlawan sikit dengan syaitan. Kita tolong, bantu dekat dia, boleh. Nampak tak? Jadi jangan menyusahkan tuan rumah. Kita pipi kalau boleh kita ambil lah RM1-2 bagi kat dia. Kan? Orang kita nanti letak jak kan? Jak tu dia mati, ni tak mati lagi, tak ada jak lah. Kan? Kita pun pergi lah, kita tahu dia susah. Bila orang sakit ni, ada benda nak beli. Saat ni yang tu lah, saat ni yang tu. Hari ni hari dia susah, esok ni hari kita pula. Yang itulah tujuan kita sambil-sambil kita baca, beringat. Kami baca kat dia, tolonglah bagi dia tenang, permudahkan dia urusan bagi mudah, terutamanya bagi keluarga dia tenang, redha terima kesakitan tu. Kita macam tu kita minta. Lepas tu kita janganlah dia pula kesian kat dia. Dia pesan sini cuk badak, kok sana pesan. Bila dia buat kenduri, kebanyakan kita dah tak larang orang tua ni. Aku tak larang nak masuk. Lepas-lepas makan-makan, Assalamualaikum jah. Assalamualaikum jah. Penuh selerak, mampus sebenarnya. Dengan kawan tu sakit, dengan kita yang main rumah dia dengan baca Yasin, dengan mangkuk pinggan, dengan dalca semua. Dia duduk basuh, last sekali dua-dua sakit. Ada faham? Kita kena faham dah macam tu. Kadang-kadang kita buat kenduri ni kita menyusahkan orang. Dulu betul kalau orang buat kenduri pakat-pakat duduk lah, ni tak ada dah. Habis-habis semua pakat lah, mampu ya, Assalamualaikum. Elok kita tengah buat kenduri, dia duk ambil elok, dia pun orang tak habis makan lagi, dia pun yang ni pada. Yang ni masalah orang kampung.
Dia main macam mana pun dia nak ambil nasi dia, lauk dia, bagi orang makan habis dia habis. Ni belum habis lagi. Nasi aku, lauk aku, daging aku. Dah faham? Menyusahkan dia Allah Tuhan. Kita lebih dah pergi selesai duduk dengan dia, pergi tengok semua selesai. Dia pasal dia buat kenduri, letih nak mampus. Walaupun dia dapat menantu, kahwinkan anak dapat menantu, letih. Pasal orang kampung pula jenis, sebelum nak kenduri dia apa malam ni malam rinai ke? Malam rinai bagi makan kawan kampung, malam tak rinai bagi makan orang kampung. Sementara nak kahwin tu mampus, ada faham? Agama tak ajak macam tu. Agama ajak kita berpakat-pakat, tolong-tolong dulu betul. Depa nanti mai dak tolong-tolong lah ni lah, tak ada dah. Fashion tu dah tak ada, anak muda pun tak ada. Bakery, assalamualaikum, mampulah. Dengan pandai dengan tu masak lah, goreng lah. Pasal tu orang suka buat catering. Bila buat kenduri semua, catering yang uruskan, alhamdulillah. Pasal hari ni ramai orang sibuk, dia tak mampu nak duduk. Dulu dia duduk, dia tengok jahoi, aku nak tolong. Dia makan jahoi, aku dah kenyang, assalamualaikum. Ada faham? Bukan nak kata, nak cerita kan. Apa kutuk aku malam ni berdosa dalam masjid. Maka dalam buku ni kata apa? Dalam kitab ni ada lagi 1 minit lagi nak azan. Ustaz nak bagi tempat-tempat, nak berhenti bagi peluang kat hangpa. Nak elan sikit boleh Datuk Imam? Pasal dia ramai seronok aku kan. Dia kata kat sini, hadi ni lemah, dia kata. Diperintahkan membaca surah Yasin untuk orang yang hampir nak mati. Membaca surah Yasin untuk orang-orang hampir nak mati. Dia kata perkataan di sini jangan kita lafazkan pada orang kampung. Maksud dia kata bid'ah, janganlah. Ni very sensitive. Orang kampung dia tak erti. Okey? Bila benda dia nak baca Yasin tu baik. Cuma kita kena pandai susun atok bagi dia boleh masuk dengan kita. Jangan baru dia nak kena agama kita cantas daripada awal, dia lari dah. Jangan macam tu. Niat dia nak baca tu bagus, cuma kita perbetul kat dia, perbetul balik. Baca sini bagus, baca Quran, tentu dapat pahala. Niat untuk si sakit ni dipermudahkan. Tambah-tambahnya orang sakit, alhamdulillah. Ustaz kata takat situ dulu, tak nak meletak panjang kan. Sampai semua pemain, ya Allah, kata dalam tu baca Yasin, tengok-tengok ada seorang mamak gelak-gelak mai. Kenapa nak kata Arab? Tak Arab, pada. Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, yang baik semua mai daripada Allah, salah silap daripada kalam Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada Subhanallah, la ilaha illa ant. Bismillah.